Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hafiz Omar. Semalam kedua-dua mata wang Eropah dan pound British melanjutkan kerugian berbanding dolar Amerika Syarikat. Memang benar bahawa awal bulan agak sunyi, tetapi aliran menurun diteruskan. Kekangan yang menghalang pertumbuhan ekonomi global semakin teruk. Ekonomi dunia sedang menuju kemelesetan. Sebagai contoh, penganalisis meramalkan bahawa Amerika Syarikat mempunyai peluang 40% untuk memasuki kemelesetan pada tahun 2023. Britain dan ekonomi kesatuan Eropah sedang mengalami masalah yang serius. Kos sara hidup yang semakin meningkat bertukar menjadi isu politik yang hangat dan akan terus memberi kesan terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh itu, mata wang euro merosot walaupun terdapat laporan positif semalam mengenai aktiviti sektor perkhidmatan kawasan euro. Pound sterling juga merosot walaupun indeks pengurus pembelian komposit dan perkhidmatan Britain menunjukkan hanya sedikit kelembapan tetapi mengatasi anggaran penganalisis. Ini bermakna tiada faktor asas yang mengheret euro dan sterling British ke bawah. Walau bagaimanapun jangkaan kenaikan kadar faedah pada masa akan datang oleh Rizab Persekutuan Amerika Syarikat menyokong dolar Amerika Syarikat sekaligus memberi tekanan kepada mata wang yang lain. Dalam menghadapi krisis yang berterusan, dolar Amerika Syarikat dianggap sebagai aset selamat. Kalender makroekonomi hari ini termasuk pesanan kilang Jerman dan PMI pembinaan Britain. Tumpuan peserta pasaran akan tertumpu pada data jualan runcit zon euro untuk bulan Mei. Jumlah jualan runcit dijangka meningkat sebanyak 0.4% berbanding penurunan 1.3% sebulan sebelumnya. Jika bacaan ternyata lebih buruk daripada jangkaan, euro akan turun lebih jauh menuju ke paras terendah tahunan baru. Selain itu, pedagang mungkin akan memberikan perhatian terhadap ramalan ekonomi EU. Jika prospek lebih negatif daripada jangkaan pedagang, ini akan memberikan tambahan tekanan ke bawah pada mata wang Eropah yang sudah terlebih beli. Tambahan pula ahli Bank of England dan Rizab Persekutuan Amerika Syarikat bersedia untuk bercakap hari ini. Pada separuh kedua hari tersebut, pada separuh kedua hari ini, peserta pasaran harus memberi perhatian terhadap PMI komposit dan perkhidmatan Amerika Syarikat. Jika penunjuk meningkat, dolar Amerika Syarikat akan meneruskan kenaikan harganya. Di samping itu, Fed akan mengeluarkan minit mesyuarat dasar monetari terbarunya. Laporan ini juga akan menjadi tumpuan pedagang. Dari sudut pandangan teknikal pula, carta dagangan setiap jam menunjukkan bahawa tahap 1.0236 bertindak sebagai sokongan yang paling hampir. False breakout di tanda ini akan mencipta isyarat beli. Penunjuk MACD menunjukkan keadaan terlebih jual. Ini bermakna bahawa kejatuhan di bawah rendah semalam dan kembali ke 1.0236 akan membolehkan untuk membuat pembelian bergantung pada pembetulan sehingga 1.0285. Jika harga bersatu di atas tahap ini dan mengujinya dari atas ke bawah, euro akan berpeluang untuk mendapatkan momentum menaik yang kuat dan mencapai 1.0341. Pada tahap ini, saya syorkan untuk membuat penjualan di lantunan dengan tujuan untuk membuat pembetulan intraday 30 sehingga ke 35 pips. Senario yang paling berkemungkinan mencadangkan false breakout di 1.0285 di mana isyarat jualan yang kuat akan muncul. Sebagai alternatif, harga mungkin menetap di bawah 1.0236 dan mengujinya dari bawah ke atas di tengah-tengah aktiviti dagangan yang lemah. Dalam kes ini, euro akan menghadapi satu lagi penjualan dan merosot ke 1.0194, 1.0161 dan 1.0119. Pada tahap 1.0119 terdapat kemungkinan untuk penjualan di rebound. Pada tanda 1.0194 dan 1.0161, pembelian boleh dilakukan hanya di false breakout. Untuk pound British pula, kenaikan harga perlu melindungi 1.1908. Jika harga membentuk false breakout pada tahap ini berikutan kejatuhan di bawah paras rendah semalam dan kembali ke tanda ini, jumlah pembelian akan meningkat. Oleh itu, pound sterling akan meningkat sehingga 1.1968. Hujan atas bawahnya akan menghasilkan pergerakan sehingga 1.2018 dan mungkin 1.2072. Pada tahap 1.2072, saya fikir ia adalah satu keputusan yang bijak untuk menjual pasangan itu di rebound. Penjualan di 1.1968 dan 1.2018 boleh dipertimbangkan hanya sekiranya berlaku false breakout. Jika penurunan harga dapat mengawal 1.1908, penembusan dan reverse test akan bagi kawasan ini
akan mewujudkan isyarat jual yang kukuh. Dalam kes ini, pasangan pound dolar akan jatuh sehingga 1.1859 dan 1.1816. Kemudian pasangan itu berkemungkinan akan cuba menembusi di bawah paras terendah 2022. Pada tahap ini, pembelian dengan tujuan pembetulan sehingga 1.1908 akan relevan hanya di false breakout. Sebagai alternatif, ada kemungkinan untuk pembelian di 1.1816 bergantung pada pembetulan intraday 20 sehingga ke 25 pips. Namun pembelian dari rebound dalam kes ini adalah terlalu berisiko. Sekian video analisis dari saya Hafiz Omar dan semoga berjaya.